Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar awak semua? Anak-anak Ustazah kelas 5 UIAM dan kelas 5 UKM. Okey, untuk kelas hari ini Ustazah minta maaf kita tak dapat nak jumpa dekat dalam GM sebab Ustazah hari ini bertugas di sekolah dari jam 7.30 hingga jam 2 petang. Jadi saya dah sediakan dah rekod rakaman untuk kelas kita hari ini. Okey ya. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, pelajaran 12 bab perkahwinan. Untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang unit 1 sahaja. Okey ya. Tanpa membuang masa, kita mulakan. Okey, kita tengok dulu maksud perkahwinan. Okey, perkahwinan tu apa? Okey, tengok ya. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Nak katanya dekat sini, melalui perkahwinan boleh menghalalkan hubungan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey. Sebelum berkahwin, sebelum bernikah antara lelaki dengan perempuan haram. Sentuh pun haram, apatah lagi untuk melakukan persetubuhan. Okey. Melalui ikatan perkahwinan, selepas akad nikah dia menghalalkan hubungan antara lelaki dengan perempuan. Itu maksud perkahwinan. Okey, kita tengok pula. Perkahwinan ini berdasarkan dalil apa? Okey. Surah An-Nur ayat 32. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kita tengok ya. Surah An-Nur ayat 32. Maksud dia apa? Dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang saleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Memang firman Allah. Memang Allah sendiri suruh kahwinkanlah. Iaitu orang-orang yang bujang, kahwinlah. Allah kata kahwin. Kahwinlah. Sebab apa? Sebab fitrah semula jadi manusia, memang Allah dah jadikan kita semua ni hidup, fitrahnya ada pasangan. Sebab kita manusia memang Allah jadikan sifatnya, salah satu sifatnya bernafsu. Jadi lelaki pasangannya mesti perempuan. Perempuan mesti pasangannya lelaki. Ingat kalau nak kahwin, lelaki kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan lelaki. Itu perkahwinan. Okey, kita tengok pula dalil yang kedua. Okey ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa maksud dia? Wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Nampak tak dekat situ? Nak katanya dekat sini dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sendiri ada menyatakan, ada menyebut. Rasulullah kata kahwinlah. Kalau kita berkemampuan, kahwin daripada melakukan zina. Kalau dah tak mampu tapi berkeinginan, ada bernafsu, nak buat macam mana kalau dah tak mampu kan? Rasulullah kata berpuasa. Itu dia. Tapi nak katanya memang Allah suruh kita berkahwin. Rasulullah pun suruh kita berkahwin sebab fitrah manusia kita memang perlukan pasangan hidup. Okey, Ustazah Zahra awak faham ya setakat ni? Okey, kita tengok yang seterusnya. Tengok ya. Hukum berkahwin. Ada 5 hukum berkahwin. Kita tengok yang pertama. Hukum berkahwin yang pertama harusnya macam mana? Tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Dia tak ada pun rasa nak kahwin. Dia tidak didesak. Dia tak ada rasa sangat-sangat nak kahwin ke. Dia rasa biasa-biasa je. Kalau dia ada rasa macam tu, terpulanglah dia nak kahwin. Boleh tak kahwin pun tak apa. Kalau situasinya begitu, hukumnya harus. Okey, kita tengok yang kedua. Hukum sunat. Sunat mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Apa dia dekat sini? Katakanlah, seorang lelaki ni, dia berkeinginan untuk berkahwin. Dia bukan setakat ada keinginan untuk berkahwin, tapi dia memang mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Dia sudah bekerja,
dia dah ada pendapatan sendiri. Kalau dia berkahwin pun, dia ada anak isteri pun, tak ada masalah untuk dia tanggung. Kalau macam ni, hukumnya sunat untuk dia berkahwin. Tambah-tambah lagi dia memang dah ada keinginan untuk berkahwin. Jadi, kena kahwin. Itu hukumnya sunat. Okey, kita tengok. Apa pula situasi yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk dia berkahwin. Kita tengok pula wajibnya. Bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Okey, katakan ada seorang lelaki ni, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, dia sangat-sangat mampu dari sudut nafkah zahir dan batin. Dan dia sangat-sangat nak kahwin ni. Dia tahu kalau dia tak berkahwin, kalau dia tak ada pasangan, dia boleh melakukan maksiat. Jadi wajib untuk dia berkahwin. Nak fikir apa lagi kan? Dah mampu tu. Keinginan pun dah ada, kahwin je. Tak payah nak tangguh-tangguh lagi. Situasi tu wajib hukumnya. Okay, kita tengok pula. Situasi bagaimana hukum makruh. Okey, tengok ya. Mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah untuk pasangannya, seperti menghidap mati pucuk atau berpenyakit. Kalau situasi macam ni, kesian. Sebab apa saya kata kesian? Dia ada keinginan untuk dia berkahwin tapi dia tak mampu nak bagi nafkah untuk pasangan dia. Itu dari sudut nafkah batin. Tapi kalau dia nak berkahwin juga, boleh tak? Boleh, dengan syarat sebelum berkahwin, dia kena terus terang dulu dengan pasangan yang dia nak kahwin tu. Kalau pasangan tu setuju, pasangan tu kata okey, tak ada masalah, dia boleh terima, nanti boleh berubat sama-sama dan sebagainya, okey, tak ada masalah, on, kahwinlah. Itu hukumnya makruh. Ataupun contoh, hukum makruh ni kan, contoh sama-sama sambung belajar dekat universiti. Okey, dah berkawan lama, bimbang boleh melakukan maksiat. Tapi nak tanggung pasangan tu belum lagi sebab belum bekerja. Sebab apa? Sebab sama-sama belajar, sama-sama tengah belajar dekat EU. Bincang dengan kedua-dua belah keluarga, kedua-dua belah keluarga setuju untuk kahwinkan kedua-dua pasangan ni. Jadi macam mana? Kahwinlah, tak ada masalah. Tapi dengan syarat masing-masing di bawah tanggungan keluarga masing-masing. Itu pun hukumnya makruh. Tapi sebab kita nak elakkan maksiat ni tadi kan, itu tak apa, tak ada masalah. Yang penting keluarga sanggup untuk menanggung mereka walaupun mereka sudah berkahwin. Okey, boleh teruskan dengan perkahwinan. Itu hukumnya apa? Makruh. Tak jatuh haram ya makruh ni? Boleh. Kita tengok. Haram. Macam mana hukum berkahwin itu boleh jatuh jadi hukum haram? Okey, situasinya bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangan. Nampak tak? Dia berkahwin. Sebab apa dia berkahwin? Memang dia nak kahwin dengan, contohlah, na'uzubillah, ada seorang perempuan ni namanya Siti. Si Abu ni berkenan sangat dengan si Siti ni. Tapi sebab apa dia berkahwin dengan si Siti ni? Sebab dia dendam dengan keluarga Siti ni. Jadi dia berkahwin dengan Siti ni memang tujuan dia untuk membalas dendam. Jadi hukumnya haram. Boleh jadi lepas kahwin mungkin dia dera Siti dan sebagainya. Na'uzubillah. Haramnya hukumnya bagi Abu ni tadi mengahwini si Siti ni tadi. Sebab apa? Dia nak kahwin dengan tujuan dia nak membalas dendam. Haram hukumnya. Okey, faham ya? Okey, ada 5 hukum dekat sini. Ustaz Zahra, awak faham? Kalau tak faham, boleh tanya. Boleh personal dengan Ustazah pun tak apa. Tak ada masalah. Okey ya, kita tengok pula hikmah perkahwinan. Okey, kita tengok. Apa dia hikmah perkahwinan? Okey, 1. Memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Betul. Allah jadikan kita manusia ni memang bernafsu, berkehendak. Macam-macam lagi lah. Kita ni jauh beza dengan malaikat. Malaikat tu dia dijadikan oleh Allah, dia tak ada nafsu, dia tak ada keinginan, dia betul-betul taat, patuh saja dengan perintah Allah. Tapi manusia ni berbeza ciptaan Allah. Sebab itu Allah sendiri suruh kita berkahwin untuk memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Okey, yang kedua, dengan perkahwinan dapat memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Sebab itu agak-agak kalau dah berkawan lama takut melakukan maksiat, lebih baik berkahwin.
Dengan perkahwinan, dia boleh menjaga diri kita, dia boleh menjaga akhlak kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Terutama gejala sosial. Kita takut, kita bimbang. Kalau kita terlajak, na'uzubillah ya, terlajak melakukan maksiat, yang perempuan mengandung, anak luar nikah, pendek akal waktu tu, dah nervous sangat tak tahu nak buat apa, gugurkan kandungan, ataupun sempat melahirkan tapi campak buang baby, na'uzubillah. Benda ni yang sangat-sangat kita nak elakkan. Sebab itu Allah kata kahwin. Okey. Tengok yang ketiga. Hikmah perkahwinan yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Betul ya? Kita nak melalui perkahwinan kita boleh melahirkan zuriat dengan nasab yang baik. Apa maksud nasab yang baik? Contohnya dia bersambung nasab. Contoh Ustazah ya. Ustazah Nur Asiah binti Mahmud. Mahmud bin Abdul Kahar. Abdul Kahar bin Muhammad. Muhammad bin Abdillah. Contohnya. Macam tu. Bersambung. Kita tak nak, na'uzubillah lah. Kalau anak yang lahir tidak sah taraf, dia tidak berbin ataupun bentikan bapa dia. Tapi dia berbin ataupun berbentikan dengan Abdullah. Jadi bila berlaku kejadian begitu, kita dah nampak dah dekat situ. Nasab keturunan itu tidak cantik. Maksud tidak cantik apa? Sudah tercemar dengan, sudah tercemar lah. Dah tercemar dengan perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan kita sebagai orang Islam. Bukan setakat kita je. Masyarakat pun akan tahu. Na'uzubillah. Okey. Tengok seterusnya. Yang keempat. Hikmah yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Okey ya anak-anak. Sebab itu Allah suruh kita berkahwin. Daripada perkahwinan, dia dapat mewujudkan ketenangan jiwa dalam diri kita. Betul Ustazah kata. Sebab itu kalau bercinta lama-lama, orang kata manisnya perkahwinan tu akan hilang. Sebab itu kalau agak-agak dah kenal-kenal macam tu, lebih baik berkahwin, halalkan hubungan tu. Lebih manis. Begitu. Okey, tengok yang kelima. Menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Sebab itu Allah suruh kita berkahwin. Bila berkahwin, kita dah ada saluran untuk kita melepaskan hawa nafsu pada pasangan yang halal. Na'uzubillah. Tak adalah melakukan zina ataupun melakukan perbuatan zina dengan orang yang tidak dikenali sehingga boleh menyebabkan datangnya pelbagai penyakit, contoh HIV, AIDS, na'uzubillah. Okey, benda-benda macam tu yang kita nak elakkan. Okey, yang keenam, menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga, suami dan isteri. Itu dia. Salah satu hikmah perkahwinan pun kita nak daripada perkahwinan yang kita langsungkan itu, dia boleh menghubungkan lagi silaturahim. Keluarga kita semakin berkembang sebenarnya. Sebab itu sangat-sangat digalakkan kita ini berkahwin bukan daripada kalangan keluarga, sepupu, saudara mara. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu berkembang semakin besar lagi. Itu dia. Okey, faham? Zahra faham ya hikmah perkahwinan. Okey, kita sambung seterusnya tentang golongan wanita yang haram dikahwini. Kita tengok golongan wanita yang haram dikahwini ni macam mana? Kenapa haram dikahwini pula? Kita tengok. Okey, untuk golongan wanita yang haram dikahwini ni terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang haram selama-lamanya dan ada yang haram sementara. Untuk haram perempuan, ini lebih kepada pelajar lelaki ya. Untuk pelajar lelaki awak tengok ya. Haram berkahwin dengan perempuan selama-lamanya. Sampai bila-bila pun kita tak boleh nak berkahwin dengan mereka. Terbahagi kepada 3. Iaitu dari sudut keturunan, penyusuan dan persemendaan. Okey, ini baik pelajar lelaki ke, pelajar perempuan ke, ustazah sendiri pun. Ini sama je. Kalau lelaki tu haram berkahwin dengan perempuan tersebut, sama juga dengan perempuan tersebut haram berkahwin dengan lelaki tersebut. Dengan sebab 3 ini. Haram selama-lamanya. Sebab keturunan, sebab penyusuan dan sebab persemendaan. Okey, kita tengok dulu. Dari sudut keturunan.
Pertama, haram selama-lamanya untuk kita berkahwin dengan ibu kita. Itu bagian lelaki. Kalau yang perempuan, haramlah selama-lamanya untuk kita berkahwin dengan bapa kita. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ibu dan bapa kita. Mereka yang melahirkan kita. Tak boleh. Okey ya. Yang kedua, nenek dan ke atas. Apa maksud nenek dan ke atas? Contohnya tadi ibu kan. Ibu kita haram untuk kita berkahwin dengan dia. Kemudian nenek. Nenek tu emak kepada emak kita. Haram juga untuk kita kahwini. Kemudian anak perempuan. Siapa anak perempuan? Adik-beradik kita. Adik-beradik yang sama dengan kita. Adik-beradik perempuan kita. Anak-anak perempuan kita. Tak boleh untuk kita kahwini mereka. Kemudian cucu perempuan. Anak kepada anak kita. Takkan kita nak berkahwin dengan cucu kita? Tak boleh. Sebab dia adalah darah daging kita. Jadi haram selama-lamanya untuk kita berkahwin dengan mereka. Kemudian siapa? Adik-beradik perempuan seibu, sebapa atau seibu. Maksudnya adik-beradik perempuan kita. Adik-beradik kita yang sama bapa dengan sama mak dengan kita. Ataupun adik-beradik kita sama bapa tapi berlainan emak. Ataupun adik-beradik perempuan kita, dia sama ibu dengan kita tapi berlainan bapa pun tak boleh. Haram selama-lamanya untuk kita berkahwin dengan mereka. Cari orang lain. Walaupun kita rasa cantiknya adik kita tu. Lain bapa kan? Mak kita kahwin lain, dapat adik. Kiranya tu adalah adik tiri kita lah. Cantiknya dia. Tapi tak boleh berkahwin dengan dia. Sebab apa? Dia dilahirkan oleh ibu kita juga. Tak boleh. Faham? Okey. Seterusnya. Anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan sama ada seibu, sebapa atau seibu. Anak-anak buah kita. Itu maksudnya anak-anak buah kita. Takkan kita nak berkahwin dengan anak abang kita ataupun anak kakak kita. Sedangkan kita boleh jadi wali kepada mereka. Tak boleh. Okey, haram selama-lamanya. Kemudian, ibu saudara kita. Ibu saudara tu siapa? Makcik kita lah. Kakak mak kita, kakak ayah kita, ataupun adik-beradik mak ataupun adik-beradik bapa kita. Tak boleh untuk kita berkahwin dengan mereka. Haram selama-lamanya. Okey, kemudian nenek saudara. Apa maksud nenek saudara? Nenek kita, adik-beradik nenek kita. Nenek kita ada kakak, nenek kita ada adik. Nenek kita ada adik tiri. Adik tiri nenek kita tu sama usianya dengan kita. Katakanlah, adik tiri nenek kita tu sebaya dengan usia kamu 17 tahun. Cantiknya dia, awak kata. Cantik macam mana pun tetap awak tak boleh nak berkahwin dengan dia sampai bila-bila. Sebab haram selama-lamanya untuk berkahwin dengan dia. Itu nenek saudara. Nampak? Faham? Muda nenek ya. Zara, awak faham ya? Okey, itu tadi dari sudut keturunan. Jadi semua yang ada ikatan keturunan dengan kita, yang Ustazah terangkan tadi, haram sampai bila-bila untuk kita berkahwin dengan dia. Okey, tengok yang seterusnya. Haram selama-lamanya untuk perempuan dikahwini dari sudut penyusuan. Apa maksud penyusuan? Ibu susuan. Ibu susuan kita. Boleh tak nak berkahwin dengan ibu susuan kita? Tak boleh lah. Haram selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kita menyusu daripada susu, daripada tubuh badan dia. Jadi darah daging yang ada dalam tubuh badan kita adalah hasil daripada susu yang dia berikan. Haram untuk kita berkahwin dengan dia. Start daripada ibu susuan tak boleh. Kemudian ibu bagi ibu susuan dan ke atas. Maksudnya emak lah, nenek lah. Emak susuan kita tu ada ibu. Maksudnya nenek lah. Nenek susuan kita tu pun kita tak boleh nak berkahwin dengan dia. Kemudian ibu bagi suami ibu susuan dan ke atas. Nenek belah bapa pula. Nenek belah suami ibu susuan kita ni tadi. Yang tadi tu nenek bagi ibu susuan belah ibu. Tak boleh. Maksudnya kedua-dua nenek. Mak kepada mak susuan kita ataupun mak kepada bapa susuan tadi ni lah ya. Tak boleh juga. Haram. Kemudian anak-anak ibu susuan. Automatik ya. Bila kita ada ibu susuan tu ada anak. Katakanlah anak dia ada 5 orang. Automatik kelima-lima orang anak dia ni tadi menjadi adik-beradik kita.
Dia jadi adik-beradik susuan kita, sama taraf dan levelnya macam adik-beradik kandung kita. Kita tak boleh nak berkahwin dengan mereka. Faham ya? Okey, kemudian anak saudara daripada adik-beradik susuan. Samalah. Sama macam levelnya macam adik-beradik kandung kita. Contohnya anak ibu susuan kita, dia ada adik-beradik kan? Adik-beradik dia semua ada anak. Okey, anak-anak mereka tu pun kita tak boleh nak berkahwin dengan mereka. Sebab kita ada pertalian darah dengan mereka. Sebab kita dah minum susu ni tadi kan? Susu daripada badan dia. Okey, seterusnya. Adik-beradik ibu susuan, iaitu makcik pakcik. Adik-beradik dia, tak boleh lah. Tak boleh juga kita berkahwin dengan mereka. Kemudian adik-beradik bagi suami. Seibu susuan. Adik-beradik bagi suami ibu susuan. Ibu susuan kita ada suami kan? Itu kira bapak lah. Bapak susuan lah habis cerita. Adik-beradik dia pun kita tak boleh nak berkahwin dengan mereka. Tak boleh ya, haram. Sampai bila-bila tak boleh. Itu dia. Seterusnya. Kita tengok. Ini pula. Haram sebab persemendaan. Ingat. Saya bagi tahu tadi. Golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada 3. Sampai bila-bila ni haram. Yang haram kita kahwini sampai bila-bila. Satu, keturunan. Keturunan tu yang melibatkan adik-beradik kita lah semua. Keluarga kita. Yang kedua, penyusuan. Yang melibatkan ibu susuan kita. Kita menyusu dengan ibu lain. Seluruhnya tak boleh. Dan ketiga, sebab persemendaan. Apa maksud persemendaan ni? Ibu tiri dan ke atas. Contoh, na'uzubillah ya. Kita ada bapa. Bapa kita berkahwin lain. Perempuan lain yang bapa kita kahwini selain daripada ibu kita, itu kita panggil sebagai ibu tiri. Walaupun bapa kita tu dah meninggal dunia, ibu tiri tu cantik lagi, muda lagi, kita tetap tak boleh nak berkahwin dengan dia sampai bila-bila. Level dia sama macam mak kita. Sebab dia dah berkahwin dengan bapa kita. Nampak? Faham? Okey, yang kedua. Ibu mertua, nasab atau susuan. Ibu mertua kita. Kita berkahwin, kita ada isteri, kita ada suami. Okey, secara automatik kita ada keluarga mertua. Kita ada mak bapak mertua. Katakanlah suami meninggal ataupun katakanlah isteri meninggal. Nak berkahwin dengan bapak tiri, nak berkahwin dengan bapak mertua ataupun mak mertua. Sebab apa? Sebab mereka pun masing-masing dah tak ada pasangan, dah meninggal. Boleh tak? Tak boleh. Sampai bila-bila tak boleh. Ingat.